Masih bersama Assalamualaikum bersama saya Ardi Harman. Hari ini kita nak berkongsikan kalau anda cakna tentang isu-isu membabitkan saudara mara kita di luar negara yang mana berdepan dengan bukan saja perang tapi berdepan dengan krisis kemanusiaan, konflik dan sebagainya, pasti anda tahu apa yang berlaku ketika ini. Biasalah Ramadan memang biasanya Palestin lazimnya diserang oleh Zionis Israel. Jadi kita nak berbincang sedikit bersama tetamu kita di studio. Kalau boleh saya perkenalkan terus. Di sebelah kiri saya Tuan Zulhani Zainul, Setiausaha Agung MAPIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sihat? Alhamdulillah, lama kita tak bermisi ya. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan di sebelah kiri beliau tidak lain tidak bukan Nur Hazwani Helmi, aktivis MAPIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada pergi mana-mana. Itulah yang perginya adalah kakak dulu ke Mekah ya, masya-Allah. Allahu Akbar. Baik, sebagai mukadimah lah, asal Ramadan je Gaza diserang. Tahun lepas pun lebih kurang sama juga tapi agak dahsyat juga tahun lepas kan. Jadi mungkin Tuan Zul boleh kongsikanlah senario di Gaza, di Palestin ketika ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Saudara Aldi, terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana sering memberi ruang dan peluang pada MAPIM. Ya. Ramadan sinonim dengan peperangan di Palestin dan kita maklum, kita hayati bahawa inilah provokasi-provokasi yang sering dilakukan oleh pihak Zionis ini bagi mengekang semangat dan juga kesatuan di kalangan pemuda-pemuda ataupun rakyat di Palestin dalam kebangkitan mereka dalam memperjuangkan. Dan kita dapat saksikan benda ini bukan satu benda yang baru. Tahun lepas peperangan yang dikenali sebagai peperangan As-Saif kerana sepenuhnya menyambut kemenangan ataupun pengisytiharan Yerusalem sebagai ibu kota haram Israel. Jadi tahun ini dikatakan ada satu perkara yang sinonim iaitu berlakunya Passage ataupun Passover. Yang mereka kenali sebagai hari kemenangan mereka ketika pembebasan daripada jajahan atau pencekaman Firaun yang disambut selama 7 hari bermula Jumaat minggu lalu sehinggalah Jumaat minggu ini 7 hari. Dan dalam kemenangan tu mereka ada upacara korban. Jadi kali ini mereka menawarkan 10,000 shekel untuk siapa-siapa pemuda yang boleh melakukan korban dalam Masjid Al-Aqsa. Korban kambing lah. Jadi ini adalah provokasi yang dibuat oleh pihak Zionis ini. Kerana apa? Kerana kita tahu objektif utamanya bukanlah perayaan demi perayaan, tapi sebenarnya objektif dia kita dah maklum. Ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membangunkan Haikal Sulaiman. Dan saya nak petik satu kata-kata yang kita ketika kami di MAPIM menerima kunjungan daripada Dr. Marwah Musa. Dia mengatakan ini adalah wasiat King Louis. Ini saya nak cerita dengan rakyat Malaysia ni. Wasiat King Louis 1834. Dan sebahagian daripada wasiat ini dijadikan perjanjian Balfour. Dia punya kandungan itu. Apa kata-kata King Louis? Dia kata Islam tidak dapat dikalahkan melalui peperangan. Ianya kerana mereka mempunyai satu semangat yang pelik iaitu jihad fisabilillah. Tapi bagaimana nak mengalahkan Islam? Pertama, dia kata hancurkan kiblat mereka. Yang kedua, jauhkan mereka dari rumah ibadat. Yang ketiga, tanamkan semangat asabiah di kalangan mereka. Yang keempat, alihkan pandangan mereka kepada dunia, iaitu hiburan, ekonomi, fashion, sukan, politik dan sebagainya. Yang kelima, kuasai tanah suci mereka. Yang keenam, kuasai pemimpin mereka dengan harta dan kuasa. Dan ketujuh, jadikan mereka hamba dengan menguasai ekonomi mereka. Yang ke-8, padamkan sejarah kegemilangan mereka. Dan ke-9, lenyapkan tokoh-tokoh mereka. Yang ke-10, lalaikan pemuda-pemuda mereka. Dan yang terakhir, sebarkan fitnah di kalangan mereka. Jadi kita dapat maklum bahawa saban tahun bila berlakunya Ramadan ataupun himpunan ataupun hari-hari besar dalam Islam, ada saja provokasi yang dibuat. Sebenarnya mereka dalam usaha mereka hendak merealisasikan agenda utama mereka iaitu membina Haikal Sulaiman. Jadi Ardi jangan terkejut, tahun depan ada lagi cerita mengenai serangan ketika Ramadan. Jadi inilah antara agenda utama yang perlu kita ambil maklum, yang perlu kita bersama untuk kita mempertahankan, insya-Allah.
maksudnya nak tak nak pun kita ialah kena ada apa sikap cakna itulah. Yang kriteria-kriteria tu pun yang ada disenaraikan oleh Tuan Zul tadi pun memang perlu kita lihat sebenarnya realiti ni sedang berlaku. Kan cubaan untuk menghancurkan kiblat, cuba meluaskan pengaruh ekonomi dan sebagainya. Hazwani sebagai seorang artis, selebriti sebagainya, pasti ada pun ada usaha ataupun ada daya untuk mempengaruhi masyarakat umum Islam di Malaysia khususnya kan. Macam mana, apa peranan yang Hazwani lakukan untuk tingkatkan lagi kesedaran ni? Penting ni saya nampak ni. Betul, masya-Allah. Sebelum nak menjawab soalan tu, saya nak ambil kesempatan ni lama dah tak menziarahi. Assalamualaikum masya-Allah. Jadi terima kasih kerana sentiasa TV Al-Hijrah sentiasa memberi ruang dan peluang kepada tim Aping untuk kita memberi cakna dan awareness. Mudah-mudahan ramai yang sempena 10 malam terakhir ni kan, sama-sama kita beribadah dan masih sama juga kita memperingati ahli saudara kita, adik-beradik kita insya-Allah. Jadi berkaitan dengan soalan tadi tu pasal bagaimana kita sebenarnya sekarang bukan selebriti, ramai semua orang boleh jadi selebriti. Kalau kita tengok dekat TikTok, dekat Instagram, semua orang ada followers mereka sendiri. Jadi antara benda yang paling penting sebenarnya tugasan kita yang ada followers ini adalah pertama sekali adalah ilmu. Kerana ini berdasarkan pengalaman jugalah. Bila kita nak berkongsi, kita tahu yang awareness ni kita akan gunakan platform media sosial. Tapi dengan cara macam mana? Dengan ilmu. Sebab benda ini terjadi masa tu kami berjumpa dengan seorang hamba Allah ni, dia datang, dia kata sebenarnya Palestin tak ada apa-apa kan. Itu semua lakonan belaka kan. Kami macam yes, benda dia sangat mengejutkan kami macam okey, masya-Allah, bersabar dulu. Kami pun dengar daripada mana dapat informasi ni? Daripada bacaan-bacaan. Maknanya betul lah apa yang telah diceritakan Tuan. Maknanya benda itu dah berlaku, fitnah. Mereka dah berjaya menguasai minda kita. Orang Malaysia pun boleh terpengaruh. Jadi sebab itu tim Aping sebenarnya ada banyak rujukan-rujukan yang boleh kita tengok. Contohnya Ummah Today, setiap detik kita akan kongsikan informasi-informasi yang daripada rujukan ini yang akan membantu orang untuk lebih tahu tentang isu Palestin. Itu yang pertamalah, ilmu. Yang keduanya adalah untuk kita kreatif membantu masyarakat untuk nak menderma. Sebab kadang-kadang sekarang ni orang mungkin nak, tapi orang takut. Macam mana? Jadi inilah peluang kita ni yang ada followers untuk sama-sama bertanya. Okey, kat mana? Bila dah dapat informasi, kita bantu kepada orang lain untuk menyumbang. Masya Allah, rantaian pahala tu kita boleh dapat. Dan akhir sekali, benda ni yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya ini adalah nombor pertama, iaitu doa. Jadi kita minta sama-sama 10 malam terakhir ini kita berdoa sama-sama, kerana dengan izin Allah lah kita akan memperjuangkan dan mudah-mudahan dengan usaha doa ini dapat membantu menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Masya-Allah, betul. So ilmu, kreativiti dalam apa tadi? Untuk mengajak orang menyumbang. Ya, mengajak orang menyumbang dan juga doa lah. Itu tiga penting yang penonton kena ingat tu. Hari ini banyak senarai kita belajar. Tadi Tuan Zul ada senaraikan beberapa orang kata ini bukan inisiatif, macam gerakan usaha yang dilakukanlah pihak-pihak Zionis dan sebagainya ni. Dan Hazwani pula Hazwani pula mention tentang cara kita dengan ada ilmu kreatif dalam untuk menarik penyumbang dan sebagainya. Pandangan Tuan Zul lah, adakah rakyat Malaysia ketika ini menyokong ataupun mengambil cakna isu Palestin ni bermusim saja, ataupun sedangkan benda berlaku berpanjangan? Sebenarnya pertama kita nak ucap terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana Malaysia ni antara negara yang memang cakna tentang isu-isu kemanusiaan ni. Dan kita boleh bangga mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni antara yang ke depan apabila berlakunya isu-isu terutamanya Palestin. Cumanya bila yang kata tadi adakah bermusim itu mungkin dari segi sumbangan, dari segi ini, tapi rasa-rasanya di kalangan rakyat Malaysia ni mereka boleh dikatakan ambil maklum, ambil cakna tentang apa yang berlaku. Dan kalau ada isu-isu yang berbangkit, mereka akan ke depan. Dan saya merasakan bahawa ini satu ruang dan peluang kalau nak compare dengan negara-negara lain. Ada negara yang bila kata Malaysia, dia orang memang rasa macam kita ni dekat dengan dia orang. Kalau kita pergi ke Syria, Suria, Malaysia, Wahid. Ini kalam yang dikalamkan. Malaysia, Suria, Wahid. Syria, Uhibbu, Malaysia. Ini antara yang biasalah yang kita dengar. Jadi itu antara yang kita pun rasa bangga dan kita rasa sangat dekat dengan dia orang. Dan
bermusim tu yes. Kalau biasanya sekarang ni ialah kita pun baru keluar daripada COVID, endemik. Kita baru endemik. Jadi mungkin sumbangan tu agak-agak stagnan sikit. Tapi insya-Allah kita yakin bila kita ada ruang dan peluang, rakyat Malaysia ni antara yang ke depan lah, yang positif membantu. Tak kira lah bukan Palestin saja. Kalau kita isu itu Palu, kita pergi Palu bersama tsunami teruk, rakyat Malaysia menyumbang. Alhamdulillah. Jadi ini satu benda yang kita harap dapat berterusan. Cuma kalau boleh sekarang ni kita tingkatkan lagi lah. Cuma mungkin nak tambah sikit macam berdasarkan pengalaman sebelum ni. Tahun lepas kalau kita boleh flashback balik, yang kita berjaya trendingkan hashtag shame on Israel. Betul. Masa tu, saya rasa lah pandangan saya, dia bukan satu musim, cumanya mungkin disebabkan banyak tanggungjawab yang kita kena selesaikan. Jadi mungkin rakyat Malaysia ni dia macam sekarang ni pun masya-Allah kan, kita dah dapat kehidupan sempurna. Jadi benda ini itulah tugasan kita, seperti contoh platform TV Al-Hijrah kan menjadikan ini, mudah-mudahan dapat mengingatkan kita balik untuk sentiasa cakna tentang isu Palestin. Saya ingat tu shame on Israel, betul, Israel koyak sebagainya. Itu agak-agak kata luar biasa jugalah. Maksudnya rakyat Malaysia ni memang bab-bab macam ni, persaudaraan Islam sebagainya memang dia all out. Betul. Dia memang semangat tu menyumbang dan sebagainya. In fact saja nak share lah di kediaman perumahan rumah saya pun ada beberapa rumah memang gantung dari Palestin. Masya-Allah. Memang saya rasa dalam 6-7 rumah juga yang gantung. Itu antara Israel punya tentera pun boleh cakap Melayu. Koyak to you tu. Itu yang kita rasa sangat sampailah. Allahu Akbar. Okey, Hazwani dah lawat banyak tempat kan, di Gaza, di Syria dan sebagainya. Apa kongsikan kepada penonton lah, macam mana kesan psikologi kepada kanak-kanak kan, pegang lagi dengan COVID lagi, dengan musim sejuk dan sebagainya, yang penonton perlu tahu. Betul. Bila sebut tentang psikologi ni antara satu benda yang sangat dekat dengan saya, sebab sepanjang universiti tu inilah yang kita belajar berkaitan dengan kesihatan mental. Kalau ikutkan dulu mungkin penerimaan masyarakat berkaitan kesihatan mental mungkin ada fikiran-fikiran yang negatif. Gila, kurang sihat kan. Tapi sekarang alhamdulillah Malaysia telah pun well aware berkaitan dengan kesihatan mental. Namun di Gaza mungkin berbeza. Kerana kalau berdasarkan pengalaman saya lah, masya-Allah, kalau kita tengok statistik daripada Thomas White, tak silap, dia buat kajian bahawasanya dalam lebih kurang 9,000 kanak-kanak yang sangat-sangat tertekan. Bayangkan daripada kecil hinggalah sampai ke bergenerasi, mereka sentiasa diuji. Senang cerita macam ni je lah. Kita sepanjang 2 tahun, cuba kita tanya sahabat-sahabat kita. Kebanyakannya bila kita tanya balik, semuanya sudah ada pengalaman berjumpa dengan pakar psikologis. Kerana kesan pandemik itu sangat-sangat dahsyat. Sebab diuji dengan kehilangan orang yang tersayang. Diuji dengan kewangan. Dan ujian-ujian kita alami 2 tahun ini, itulah yang dihadapi oleh kanak-kanak dan ibu-ibu di sana. Tapi subhanallah, walaupun tekanan mereka dahsyat, tapi jiwa mereka sangat-sangat tidak ada hubun dunia. Maknanya jiwa mereka ni mereka akhirat. Sebab tu kalau kita jumpa kanak-kanak kecil kan, kita macam bagi hadiah ke apa kan. Selalunya mungkin orang macam nak. Tapi mereka kata, like syukran, dapat satu, like syukran. Lepas tu bagi dekat orang lain. Sebab mereka ni hidup daripada kecil dididik oleh ibu mereka tentang sunnah Nabi. The first thing bila jumpa kita, mereka akan bagi salam. Mereka akan dan bila solat Jumaat, biasa kalau dekat Malaysia mungkin kita akan tengok ramainya jemaah lelaki, para ayah-ayah, maknanya orang yang dah dewasa lah. Tapi kalau di Palestin tuan ni, kebanyakannya kanak-kanak. Maknanya subhanallah, itu yang membuatkan mereka ni kuat. Kerana apa? Mungkinlah mereka diuji, kita tak nampak sebab kesihatan mental ni zahirnya kita nampak normal, tapi mungkin hanya Tuhan je yang tahu struggle mereka hadapi. Tapi di dalam jiwa mereka ini, mereka tahu mereka sedang memperjuangkan tanah, bukan tanah mereka tapi tanah seluruh Islam. Siapa lagi yang nak membangkitkan agama kalau mereka lemah? Jadi sebab itu mereka nak tak nak, mereka kena kuatkan diri untuk menahan ataupun mempertahankan tanah Islam, tanah kita semua. Betul. Okey. Tuan-Tuan Zul, macam mana nak, yelah kita tahu senario perang dan sebagainya kan. Macam mana nak pastikan sumbangan oleh rakyat Malaysia ni sampai betul-betul sampai ke Palestin? Di Maping kita biasa mengamalkan 3S lah. Iaitu sebelum, semasa, selepas. Maksudnya setiap bantuan yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan apa-apa kempen atau sebagainya, kita akan pastikan bahawa kempen kita buat ni pertamanya isunya tu benar. Isunya tu jelas, benar, dan kita akan sentiasa counter check dengan pihak kita di sana. Okey, dan kita open daripada kempen dan kita dapatkan dana bantuan. Itu sebelum.
Maksudnya setiap kali biasanya kita akan pergi ke sana untuk menghantar bantuan dan kita berada di sana. Dan rakan-rakan ataupun kita punya partner kita memang ada pejabat di sana. So, kita memang ada networking kita di sana. Seperti yang gambar ditunjuk, memang kita ada tim kita yang akan menggerakkan, menyusun dan mereka pakai best kita. Yang seperti mana kita tengok, dan memang 100% laporan akan dihantar. Dan begitu juga dengan selepas misi ataupun selepas kempen, selepas kita hadir ke tempat-tempat di lapangan, laporan-laporan yang lengkap akan dihantar bersiap dengan gambar, juga laporan kewangan, butiran, siapa penerima dan sebagainya. Ada compile yang kita akan dapat maksudnya selepas daripada kita melaksanakan suatu kempen ataupun misi lah. Disertakan dengan video-video dan video dan gambar gambar seperti mana kita dapat saksikan, insya-Allah. Okey, akhir sekali Hazwani, war-warkan kepada rakyat Malaysia yang nak menyumbang ni, apa saluran dia, cara yang betul untuk menyumbang? Masya-Allah. Jadi kita pun dah nak berakhir, dah bulan Ramadan kan, mesti ramai yang sedih, mesti rasa macam alamak, banyak lagi ni kita tak dapat nak tampung, mungkin disebabkan kita sibuk bekerja kan. Jadi ambillah ruang peluang ini untuk kita perbanyakkan sedekah. Kerana baru-baru ni kakak saya Heliza dia share, kata masa dekat first tarawih 10 malam terakhir tu, imam ada kongsi perkara ini. Sangat menarik yang kita boleh amalkan. Mereka katakan setiap malam rajin-rajinlah bersedekah. Setiap hari malam tu bersedekah, sebab kita tak tahu mana malam Lailatul Qadar. Sebab contoh kalau di Saudi awal sehari, betul, kan, di Malaysia lambat sehari. Jadi buatlah 10 malam terakhir ni berbaki berapa hari saja lagi bersedekah. Tak kisah sikit ataupun banyak, yang penting kita bersedekah, kerana dengan sedekah itulah yang akan menjadi amal jariah kita, return investment. Kita bagi, kita rasa macam tak dapat return investment, tapi di akhirat nanti kita akan dapat. Dan mudah-mudahan bila kita membantu rakyat-rakyat di Palestin ini, kadang-kadang berkat doa mereka yang Allah akan, tak tahu, ada je kemudahan. Mungkin berkat daripada doa mereka. Jadi boleh menyumbang seperti di Kaca TV ini. InsyaAllah jangan risau, macam apa yang Tuan Zul dah kongsikan tadi. Kami sendiri yang pergi ke sana, kita tengok jalan kerja dan banyak lagi tanggungjawab yang kita nak buat. Namun kita memerlukan sokongan daripada anda dengan menyumbang kepada tabung dana kecemasan Gaza. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Hazwani dan juga Tuan Zulanis atas pengkongsian. Sama-sama kita menyumbang, insya-Allah, berbaki beberapa hari lagi untuk kata 10 malam terakhir ini, insya-Allah mudah-mudahan adalah kita punya amal jariah ataupun return investment. Amin. Di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kita akan break. Ya. Kita kena pecut. Kita pecut. Kena speed up all out, insya-Allah. Kita rehat sekejap, kita kembali selepas ini.